Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Azrul Hisham bin Ruslan, nombor matrik C19A0067, dan saya akan menerangkan mengenai tajuk feminism dalam animasi dan perfilman bagi kelas CWT Teori Reka Bentuk. Feminism ialah pendekatan antara disiplin terhadap isu kesaksamaan dan kesaksamaan berdasarkan jantina, ekspresi jantina, identiti jantina dan juga seksualiti. Dari segi sejarah, feminisme telah berkembang daripada pemeriksaan kritikal ketidaksamaan antara jantina kepada tumpuan yang lebih bernuansa pada pembinaan sosial dan prestasi jantina dan seksualiti. Teori feminisme kini bertujuan untuk menyoal siasat ketidaksamaan dan ketidaksamaan di sepanjang garis persimpangan keupayaan, kelas, jantina, bangsa, jantina dan juga seksualiti. Dan feminis berusaha untuk melakukan perubahan dalam kawasan di mana persimpangan ini mewujudkan ketidaksamaan kuasa. Aktivis politik feminis berkempen dalam bidang seperti hak reproduktif, keganasan rumah tangga, keadilan sosial dan isu tempat kerja seperti cuti perubatan keluarga, gaji yang sama serta gangguan dan diskriminasi seksual. Segala jenis pada bila-bila masa atau apa-apa keadaan stereotip objektif, pelanggaran hak asasi manusia atau penindasan persimpangan berlaku, ia adalah isu feminis. Feminisme dalam animasi dan perfilman. Teori feminis yang sangat berpengaruh terhadap teori dan kritikan animasi filem, ia menyiasat bagaimana kebanyakan wanita dan kewanitaan dan juga kelelakian diwakili. Ia telah mula berpengaruh pada awal 1970-an dengan tujuan untuk mendedahkan sifat pasif wanita dalam skrin. Ia membincangkan tanda dan imej wanita yang sangat stereotip. Juga topik utamanya ialah penonton wanita, pandangan lelaki dan kemungkinan pawagam counter feminis. Untuk memahami bagaimana teori filem feminis telah terbentuk, kita mesti terlebih dahulu melihat sejarah feminisme secara ringkas. Setengah sarjana mengatakan bahawa akar feminisme terkubur pada Yunani kuno. Tetapi percubaan pertama adalah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Era ini dipanggil feminisme gelombang pertama. Gelombang pertama dipelopori oleh pergerakan hak pilih dan matlamatnya adalah tepat untuk pendidikan, keadaan kerja yang lebih baik dan pemusnahan ketidakseimbangan jantina. Untuk karya yang pertama iaitu Age of Alchemy daripada Stacy Steers. Ianya merupakan karya pengarah Amerika iaitu Stacy Steers. Karya menggabungkan rakaman dekat dan gambar sederhana wajah dua daripada pelakon pawagam senyap Amerika terhebat, Mary Pickford dan juga Janet Gaynor. Walaupun filem itu menentang tafsiran yang mudah, ia jelas merupakan ulasan tentang kepentingan lebah untuk kelestarian kehidupan. Merupakan sequel semujadi kepada cerita asal Mary Shelley yang pada asasnya menangani cemburu lelaki terhadap keupayaan wanita untuk menghasilkan kehidupan, tetapi ia juga menyelami dilema yang sangat wanita, saat yang tidak dapat dielakkan apabila seseorang wanita harus mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan yang ia telah lahirkan. Untuk karya yang kedua adalah Tick Be Upset daripada Sam Bauman, iaitu karya animator Latvia yang berpangkalan di New York, iaitu Sam Bauman. Seksualiti bukanlah satu-satunya topik feminisme Bauman. Juga menangani tema sukar seperti kehamilan dan kemurunan dan menjadikannya sedap melalui jenaka dan ironi. Ianya sebuah filem pendek yang sempurna. Ia lucu dan berterus terang, tetapi juga berpendidikan tinggi dan berdasarkan pengalaman langsung. Dalam filem ini tidak mengelakkan daripada pantang larang. Dia membincangkan antara line size dan bentuk zakar lelaki, dorongan seks wanita dan bagaimana onani boleh mengelakkan wanita daripada masalah. Untuk karya yang ketiga adalah Among the Black Wave daripada Anna Budanova. Karya ini dibiayai oleh negara Rusia. Ianya juga legenda gadis anjing laut yang kulitnya dicuri oleh seorang lelaki yang memberinya kuasa ke atasnya, mempunyai mesej feminis yang berbeza. Gadis yang anjing laut adalah roh bebas. Mereka mewakili wanita yang tidak tunduk kepada kehendak lelaki. Itulah sebabnya musuh lelaki itu mati-matian untuk menjinakkan salah seorang daripada mereka. Animasi hitam putih Budanova yang bergaya disemai dengan ancaman kuasa lelaki, dilambangkan oleh anjing lelaki yang dengan ganas menjaga wanita yang dijadikan isterinya.
Untuk hujah saya, mengapa ia buruk atau baik dan berikan alasan. Teori feminisme adalah buruk dari segi konsep, intipati dan daripada pandangan Islam kerana fahaman teori ini bertentangan dengan hukum Islam. Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan. Kerana dalam Islam tidak membezakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam mendudukkan lelaki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Contoh konkret ialah Islam tidak membezakan antara lelaki dan perempuan dari segi ketakwaan dan syurga juga tidak dikhususkan untuk lelaki sahaja. Ia tidak boleh dibenarkan pendapat daripada orientalis dan musuh Islam bahawa Islam meletakkan wanita pada tahap yang rendah atau dianggap masyarakat kelas kedua. Tidak ada diskriminasi antara lelaki dan perempuan dalam Islam, akan tetapi yang membezakan keduanya adalah fungsional kerana sifat masing-masing. Bagaimanakah teori atau idea telah mengubah cara hidup kita pada hari ini? Teori ini secara langsung memberi perubahan dalam cara hidup dan budaya hidup kita pada hari ini kerana berdasarkan kehidupan seharian, teori feminisme telah membawa banyak perubahan secara langsung dan secara tidak langsung. Perempuan tidak lagi terikat dengan cara pemakaian yang menandakan kehidupan mereka seorang wanita. Contohnya, telah menjadi kebiasaan pada golongan wanita untuk memakai t-shirt dan juga seluar jeans. Jika dilihat pada zaman dahulu, pemakaian perempuan sangat terikat seperti hanya memakai kain, skirt dan juga pakaian yang khas yang hanya dapat dipakai untuk golongan wanita sahaja. Dominasi kaum wanita juga dapat dilihat dalam organisasi seperti di syarikat atau di tempat kerja. Kebanyakan tugas pada lelaki dapat dikuasai oleh kaum wanita seperti dalam industri berat dan juga industri kreatif. Yang terakhir adalah tiada lagi diskriminasi antara lelaki dan perempuan dalam segala hal aspek dan perkara itu masih dapat dikawal dengan panduan agama dan gaya hidup yang sihat dan selamat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.